Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah yang jadilah mereka itu menyembah akan aku. Maka lam pada liya'budun itu lam sayrurah, bukan lam ta'lil, dan tiada bersifat ia dengan mana-mana sifat yang baharu. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian dan ihsan dia semata-mata masih dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah. Syukur banyak daripada kecil lagi ditakdirkan kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Dimudahkan pada kita untuk taat, dijauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Dia halubakan pada diri kita ada minat dan cenderung untuk nak belajar dan memahami pelajaran agama. Alhamdulillah. Syukur dijadikan kita seronok, suka nak mengaji, menuntut ilmu, apatah lagi nak jalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Dengan itu boleh kasih pada Allah Ta'ala, boleh kasih siapa yang Allah Ta'ala kasih, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah pula tu. Alhamdulillah. Boleh pula berada dalam satu majlis yang sangat mulia, walaupun jauh di mata namun hati dekat juga, insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun kita duduk dengan majlis yang seumpama ni, Allah Ta'ala berkati kita, rahmati kita, berikan limpah kurnia pada dia, berikan kefahaman pada kita, kecintaan pada kita kepada apa yang sepatutnya kita cinta. Itulah cinta Allah, cinta Rasul, kasih kepada siapa yang Allah Ta'ala kasih, pada Rasulullah kasih. Amin ya rabbal alamin. Kita nak bicara masih lagi dalam bab mukhalafah. Terdekat kita bicara mengenai mustahilnya Allah Ta'ala dijadikan makhluk. Dia tak dasar ambil faedah, sama ada faedah pada diri dia, zat dia, ataupun dijadikan satu makhluk di atas nak faedahkan satu makhluk lain. Menjadikan sesuatu yang Allah buat makhluk ni di atas kerana sesuatu yang tu tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Pasal Allah dia buat sesuatu bukan di atas kerana sesuatu, apatah lagi dengan khas sebut kataannya, dia buat atas jalan untuk ambil faedah, ambil manfaat daripada makhluk dia. Subhanallah. Begitu juga mustahil Allah Ta'ala dia buat makhluk, dengan makhluk yang dia buat itu maka terpaksa pula dia buat satu perkara yang lain dengan sebab makhluk yang dia buat untuk menyempurnakan makhluk yang telah dicipta itu. Contoh dia jadikan kita tengok lapar, orang dia buat nasi untuk bagi kita kenyang. Subhanallah. Mustahil Allah buat
makhluk ni berkerana-kerana mengambil faedah ataupun disebabkan dia buat sesuatu, maka lazim pada dia kena buat satu yang lain pula untuk menyempurnakan ciptaan dia. Subhanallah, mustahil keadaan macam tu pada Allah Ta'ala. Berbeza dengan makhluk, kita ni apa saja kita buat semuanya ada ambil faedah. Hatta kita mengaji pun kita ambil faedah. Maksudnya ada kerana-kerana menyebabkan kita buat tu. Allah Ta'ala di atas sempurnanya, dia takkan ada buat makhluk ni atas nama kerana-kerana ambil faedah. Subhanallah. Bahkan ayat antara kita sebut lepas, Allah Ta'ala dia tak buat berkerana-kerana, tapi dia buat tiada lain melainkan semua ada hikmah dan nak menzahirkan bahawasanya dia bijaksana. Saya ada guna bahasa gitu rasanya. Baik. Jadi khasnya kita nak bicara malam ni mengenai satu ayat Quran. Kita biasa dengar ayat Quran ni. Ayat ni ada nota kaki tu, kata dia ayat daripada surah Az-Zariyat ayat 56. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ada perbahasan bahasa Arab nahu sikit. Yang ni nak mendalami, memahami, hadam dia betul-betul, pergi ngaji nahu lah. Ngaji nahu pun kadang-kadang kalau takat mengaji biasa je tak jumpa bab-bab yang kita nak bicara ni. Apatah lagi nak bicara bab akidah, macam mana nak menyelesaikan ayat Quran yang ada kawaid dengan kaedah lughah, dengan masalah akidah yang kalau pakai dengan kaedah bahasa jadi masalah. Kena selesaikan dia dengan kaedah akliyah, tukarkan kaedah bahasa tu kepada apa yang munasabah, yang selayaknya, supaya jangan tersalah faham pada Allah Ta'ala. Jangan tu kalau nak sebut prinsip-prinsip tu, kerana ada pembahasan mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Apabila ada dalil akli yang memang tengok inilah yang realiti, yang kita memang seyakinnya kalau nisbah sifat ni lah sifat Allah Ta'ala yang tanpa berbelah bahagi, ataupun yang ni lah yang tak sepatutnya disibahkan pada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bersifat maha suci. Kalau ada ayat Quran ataupun hadis yang memahamkan di sebaliknya, maka kena selesaikan Quran dan hadis tu. Atau istilah kita ada sebut sekali lalu, ada ayat-ayat nama majazi, mutasyabihat. Begitu jugalah atas khas kita bicara ni, kalau tak nama majaz ataupun mutasyabihat sekalipun, kaedah-kaedah lughawiyah khas kita nak bicara ni mengenai, ada dipanggil lamu kai, lamu ta'lil, yang ada dalam kaedah ilmu nahu, mengertikan maksud tersebut, tetapi di atas mustahilnya mengertikan makna ta'liliyah pada Allah Ta'ala. Bahasa terjemah ta'liliyah ni berkerana-kerana, seolah-olah Allah Ta'ala buat sesuatu, ada wajah nak ambil manfaat daripada makhluk yang dicipta. Nampak sekali lalu tu macam tu ayat Quran tersebut, dengan apa, mengikut kaedah bahasanya, walaupun menjurus kepada makna tersebut, tetapi di atas mustahilnya keadaan itu pada Allah Ta'ala, maka kaedah bahasa itu perlu dipalingkan daripada makna asal dia kepada makna yang dengan itu nanti tak salah akidah kita pada Allah Ta'ala. Saya disebut tadi antara contohnya, kita belajar bab fi'il, fa'il, bab fi'il mutadi, dia akan ada maf'ul. Kalau ikut i'rab, astaghfirullah, ittaqullah, lafaz Allah tu kalau i'rab jadi maf'ul mansub. Maf'ul maksudnya dia diperbuat, perbuatan jatuh ke dia. Kalau astaghfirullah, perbuatan istighfar tu jatuh ke Allah Ta'ala, maksudnya kena ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu atas i'rabnya maf'ul, tak kena Allah Ta'ala kita nak kata dia jadi maf'ul. Yang tu kalau tak faham, dengar je lah kan. Saya nak sebut dengan bahasa mudah lain tak boleh lah, pasal dia memang istilahnya tu. Tapi dengar, satu hari nanti sampai bab nanti kita belajar bab nahu, ditakdirkan faham bila kita belajar bab tu nanti macam mana? Oh, baru faham yang dah belajar dulu, insya-Allah. Tapi dengar elok, satu mengaji tak boleh tidur. Saya sebut selalu macam tu kan.
Walaupun tak faham, dengar je. Ada satu hari nanti kita akan faham. Dan jangan tak tahu, hari yang kita faham tu, Masya Allah. Saya ngaji kalau arwah Fatih, dia kata kita seronok masa duk ngaji bila faham tu. Kata dia, Agung pun tak dapat seronok macam mana kita. Dia sebut itu sikit lah. Guna nama Agung tu. Raja pun tak dapat seronok macam mana seronoknya kita dapat faham ilmu. Tak dapat. Satu nikmat ilmu ni dia a'lan nikmat. Antara nikmat yang tinggi ialah dapat nikmat faham, nikmat ilmu, dapat idrak. Apatah lagi idrak aku dalam bab ketuhanan. Boleh memahamkan apa sepatutnya ke Allah Ta'ala, dan boleh tanzihkan dia apa yang tak sepatutnya pada dia. Waktu adalah antara nikmat paling besar. Apatah lagi dapat nikmat sentiasa boleh ta'zim Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, rasa berhajat pada Allah Ta'ala, rasa bergantung pada Allah Ta'ala, rasa bertumpang ke Allah Ta'ala, rasa pergantungan hidup dan seluruh yang ada pada diri kita, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik dia, bergantung semua dengan Allah Ta'ala. Bahkan dengan perasaan kan 24 jam sedarnya apa yang ada pada kita tiada lain melainkan semua daripada kurnia Allah Ta'ala. Kalau nisbah perbuatan boleh dapat fokus, tiada apa aku boleh buat ni melainkan semua tu daya upaya ni semua datang pada Allah Ta'ala. Aku sendiri tidak akan ada daya upaya daripada aku. La haula wala quwwata illa billah. Besar tu pelajaran tauhid tu kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia yang kita tu. Amin ya rabbal alamin. Jatah kita nak bicara ni, kata dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ada uslub nafi, isbat. Apa tu saya cerita satu lagi terpanjang sangat. Kita ambil munasabah dia cerita je lah. Terjemahnya, tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan, selalunya kita dengar tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya, kerana manusia dan jin ni mengabdikan diri pada aku. Kita dengar selalu macam tu kan. Cuma kita ni dengar, di atas kita pun tak apa peduli bab-bab akidah, kita dengar macam biasa je, tak ada masalah apa-apa pun tak kan. Pada kita okey lah, betul lah orang Ta'ala buat. Kita manusia dan jin ni bukan biar gitu je, tapi dia jadikan kita ni ada atau yang ada misi dan visi. Bukan atas nama kerana dah ambil faedah kan, tapi atas istilahnya dia ada hikmah dan rahsia. Ataupun dengan bahasa yang dia akan pakai nanti, dengan istilah yang ulama dah selesaikan untuk kita, dipanggil lam sayrurah pada liya'budun tu. Maksudnya bahasa lain dipanggil lamul akibah. Dia adalah manifestasi benda yang terjadi hasil daripada Allah dah buat makhluk, khasnya atas kata jin dan manusia ni. Bila Allah dah buat kita, apa yang kita kena buat? Bukan Allah buat kita di atas maksud dia buat kita supaya kita ni sembahlah dia pasal kita dah kena bagi jadi. Tak, bukan di atas dia buat kita macam tu, tapi dia buat kita bila kita dah sedar kita ni ialah makhluk dia. Maka disebab kita dah kenal dan faham kita ni dah kena bagi jadi, sewajarnya kita dengan Allah Ta'ala tu menghamba dan menyerahkan diri. Untuk bahasanya, nak cari bahasa pun kena cari bahasa elok-elok kan, untuk sebenarnya nak fahamkan macam mana sepatutnya. Yang kata Allah Ta'ala dia buat jin dan manusia ni bukan berkerana-kerana, tapi dia buat di atas, bila dia buat kita, kita pun sedar kita ni siapa. Suka tak suka, kalau orang berfikiran waras mesti akan buat tindakan apa dia? Mestilah nak mengiktiraf Allah Ta'ala, mengakui Allah Ta'ala, sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, sentiasa cari jalan macam mana nak mengiktiraf Allah ni dia yang kurnia kat kita, dan sentiasa nak menzahirkan keadaan kita fakir sebagai hamba. Itulah dia akan guna bahasa nanti. Lam pada liya'budun tu bukan lamul kai atau lamul ta'lil, bukan makna berkerana-kerana, dengan makna ambil faedah di atas, ada tujuan dan maksud yang seolah-olah ambil manfaat sesuatu, ada benefit di atas penciptaan tu. Subhanallah, Allah Ta'ala buat itu, cuma dia tak akan buat sia-sia, semua ada hikmah belaka. Tu
bahasa yang dipakai lah. Tu contoh ada bahasa lain, kalau boleh share ni tolong sebut, saya nak dengar dia kan. Apa bahasa sedap tu? Saya dah cuba setakat bahasa yang ada faham, yang boleh nahu yang pernah belajar, tok guru pernah hurai, kitab yang kita pakai, istilah yang telah diselesai, cari bahasa yang sedapat mungkin untuk menceritakan apa yang kita nak kena faham. Kalau ada tuan-tuan ambil bahasa sedap tu, tulis siap-siap, nanti tolong sebut kat saya kod mana kita boleh share. Tuan-tuan boleh guna tu, dapat tu, masya-Allah, besar tu nikmat tu. Kenapa? Maksudnya kita boleh mengungkapkan satu bahasa yang orang lain tak boleh faham, tapi kita faham. Allahu Akbar, bestnya. Share sama dengan orang. Mufilah bahasa kita kan. Saya setakat ni, saya dah cuba gunakan bahasa sedapat mungkin dengan apa saya dah belajar dulu, dan insya-Allah ada beberapa misal nanti saya ngaji dulu untuk guru buat macam tu, untuk memudahkan kita faham, supaya jangan faham dia ialah dengan makna ta'liliyah ataupun dengan makna kai, tapi dia adalah dengan makna sayrurah ataupun akibah ataupun hikmah. Jadi di atas kaedah itu, tu yang untuk guru kita ni, Tuan Haji Cik ni almarhum rahmatullah alaih, dia kata apa? Terjemah tu, tiadalah aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah, ada rahsia. Bila kita dah dicipta macam mana, jadilah mereka itu menyembah akan aku. Dengan bahasa lain macam mana? Kalau saya sebut nisbah kita dengan mak bapak kita, kita ni bukan minta pun untuk lahir ke bumi, betul? Bila kita dah dilahirkan, mestilah sabab lahir kita mak ayah kita. Betul, kita sedar-sedar ni lah mak ayah kita. Nak buat apa? Takkan tumbuk dia. Sorry saya guna bahasa-bahasa gitu kan. Nak buat apa? Kawan pun kadang kita kenang jasa, betul tak? Perdana Menteri pun lah, kerajaan pun kadang dia bagi duit sikit bantuan, bagi handset buruk je pun 300-400, boleh lah, yang dia boleh tak ada langsung. Itu pun kita kenal, bagus kerajaan ni. Dia bagi duit berim. Dululah berim, apa-apa nama bahasa dah bagi duit bantuan sikit macam mana. Oh bagus ni. Padahal katalah macam ni kan, dia ikhlas bagi, dia tak minta apa pun, kita terima kasih pun tak. Yang ni atas peri kemanusiaan ni. Contohlah macam mana. Tapi kita dah terima tu macam mana? Orang berbudi kita bahasa. Tu kita punya bahasa tu. Tu bahasa kita tu. Sama lah kita dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berbudi, macam mana? Kita berbahasa lah. Allah Ta'ala dah jadikan kita, macam mana? Menzahir, istilah bahasanya kalau terjemah tu, sembahlah Allah Ta'ala. Sembah dengan maksud macam mana? Dengan antara makna sembah tu, memang kita sujud sembah dia satu. Lagi apa? Dengan ada perasaan yang kita perasankan tiada apa yang kita dapat ni, melainkan kita mengiktiraf segala-galanya dan kenal sungguh ia hanya datang daripada Allah, tiada lain. Itu maksud liat budun tu. Yang tu yang nisbah ilmu, kena ngaji elok supaya faham betul-betul, baru kita akan faham konsep ibadah tu. Kalau syarah satu pun satu hal, kita cuba ambil faham dulu dengan istilah dia sebut. Sagi kalau dan saya akan syarahkan sekali satu sudut yang nak kata macam mana konsep ibadah yang isyarat liyak budun tu, kita nak menzahirkan rasa kehambaan pada Allah Ta'ala, menzahirkan ibadah pada Allah Ta'ala 24 jam. Macam mana? Yang tu yang satu hal kena belajar di sebab kita, kitab kita ni memang kita akan sampai nanti ke tahap tu untuk kita faham betul-betul macam mana yang dimaksudkan hidup atas dunia ni untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Di antara kaedah dia macam mana? Mesti kenal siapa Allah, mesti faham la ilaha illallah, mesti faham apa yang siapa dia mahasiswa Allah, apa selain siapa makhluk. Baru kita akan faham nanti siapa Allah, siapa makhluk. Dengan itu baru kita akan menzahirkan keberhajatan kita pada Allah Ta'ala. Tak ada langsung rasa berhajat kepada makhluk. Makhluk ni hanya ambil atas dasar sabab, tapi sedar kita Allah yang beri semuanya.
Sepatutnya nisbah kita faham apa maksud daripada Allah dah ciptakan kita. Sepatutnya macam itulah yang kita kena berbahasa ke orang Ta'ala setelah dia berbudi pada kita. Tukut bahasanya. Kalau saya sebut misal mak ayah kita misalnya, dia bela kita pada kecil, tambah kalau kita sakit, dia tak tidur jaga kita, betul tak? Kita tidur tak? Tambah sakit, tidur kerong-kerong, dia tak tidur. Kita demam, dia yang susah. Kita demam, satu hal lagi kita demam, tapi dia susah hati bila kita demam. Kalau boleh dia minta transfer, biar dia demam tak apa, jangan kita demam. Kita tak tahu, inilah perasaan mak ayah kita. Mulia tak dia? Untuk kita tahu kemuliaan dia macam tu, macam mana? Kita buat apa? Sepatutnya kalau contohlah dari segi hukum fiqah ada, saya nak sebut dari segi sepatutnya dah faham mak ayah kita berbudi. Saya nak sebut dalam konteks macam tu, senang faham pasal duduk depan mata kan? Tak kena satu hal kan? Nak bagi huraian dalam bentuk macam tu. Mak ayah kita yang macam tu, bila kita besar panjang umur pergi pasal itu, ada akal, ada kemahiran, boleh pula dapat pendapatan, macam mana? Kalau boleh, kita akan beri pada mak ayah kita kerehatan. Mak ayah relax. Buat apa? Susah duk penat-penat letih-letih lah, susah lah. Untuk pergi kejar benda-benda yang tanggungjawab yang sepatutnya dah lama mak ayah buat, macam mana? Lah ni saya punya giliran pula. Tu pun rasanya kalau takat saya bagi ni tak terbalas apa yang mak ayah dah bagi dulu. Cara dia. Contohlah, jangan makin tua makin besar, makin pau mak bapak. Tu bengong lah tu. Panjang lah kalau nak sebut tu kan. Macam mana pun fahaman memang nak jaga mak ayah, ada perasaan siapa mak ayah kita, mengenali apa perbuatan, apa jasa mak ayah kita. Tak ramai kita yang kata apa, betul-betul ada perasaan daripada mereka. Melainkan bila kita mengaji guru betul, ada suluhan, ada huraian daripada guru kita, mengenalkan kita siapa mak ayah kita, apatah lagi mengenalkan kepada kita siapa Nabi kita, apatah lagi mengenalkan kepada kita siapa Allah Tuhan kita. Baru kita akan tahu siapa mereka-mereka ni. Begitu juga kalau nisbah kita dengan isteri kita kan. Kalau nisbah sebut macam mana, isteri ni kalau dia kenal siapa suami mereka, contoh misalnya lah, dan suami pun kalau dia kenal dan dapat istilahnya berbahasa di atas apa budi yang telah dibuat oleh isteri ni, macam mana? Memang tak ada orang yang dia akan diingat melainkan ingat isteri. Itu isteri. Mak bapak macam mana? Mak bapak dengan isteri khidmat mana lebih? Tak tahu. Memang bodoh betul lah kita ni kan. Isteri dengan mak bapak mana lebih besar khidmat kat kita? Mak bapak. Cuma mak bapak masa kita kecil, kita bodoh, kita tak kerti menilai. Cuma bila kita besar, kita nampak isteri, kita tahu nilai. Tambah pula isteri pandai masak, pandai hak ni, pandai hak ni, pandai hak ni. Mak kita masak dengan tak sedap, dengan tengkin, dengan kena pukul, dengan kena rotan, dengan kena sebat, dengan kena cubit, dengan kena beletiak. Pada kita demo ni tak bagus. Bini bagus kan. Sayang, wangi. Macam itulah saya sebut lebih sayang kan. Itu bini. Mak bapak tak ada heran. Nak cerita apa? Kita akan gelap daripada pandang mak ayah kita, bahkan dia tengok bini je lah. Bahkan dia tengok bini kadang-kadang macam mana? Lagi dia tengking ni, jegah ni bini ada. Maksud apa? Apa kau dia tidur je. Kerja rumah pun tak siap, masak pun tak sedap. Lagi apa? Sat-sat sakit, sat-sat semput, lelah. Contohlah. Sat-sat ni, sat-sat letih. Sat-sat semput. Contohlah kan, contoh macam mana? Nak balik rumah pun tak teringin tengok siapa? Berserabut balik rumah. Dia akan jadi macam tu pula. Nak sebut macam mana ni? Nak sebut kata
bila kita kenal siapa yang berbudi pada kita, barulah kita boleh berbahasa pada dia. Kita nak bicara ni ke Allah Ta'ala, oh yang ni lah bab paling besar sekali, tapi kita kadang tak reti kan? Kita tak pandai nak pandang tu, tak reti nak lihat tu apa yang Allah Ta'ala dah beri kat kita. Saya sebut tentu dululah, tak kira tengok dalam Sayyarurah tu. Pasal kita bila faham konteks tu, baru kita akan faham liak budun tu, oh memang kita ni tak reti bahasa sungguh dengan Allah Ta'ala. Allah memang dah bagi macam-macam kat kita, apa total punya nikmat, tapi kita berbahasa boleh tak? Berbahasa boleh tak? Tak kena angguti. Untuk saya buat contoh macam ni tu. Contoh isteri lah, misal isteri ni orang miskin, bagi contoh gitu untuk mudah faham kan. Kalau isteri ni kaya lagi payah cerita bini miskin tu. Miskin, kahwin pula suami kaya, dah lah kaya, berbudi bahasa, baik orangnya, soleh pula tu. Ambil kahwin macam mana? Dia bagi rumah, dia bagi kasut, dia bagi pakaian, dia bagi kereta, dia ajar pula alif bata, baca Quran, boleh hafal Quran. Oh dulu bengong nak kerti, apa pun tak kerti. Dia bagi masak, dia bagi bibi apa, masak, basuh kain. Bukan isteri basuh kain, suami bagi cari bibi untuk pergi basuh kain isteri. Isteri ni ke relax dia bagi nafkah lagi, bagi duit lagi, beli gelang ni rantai. Mak ayah dia pun tak nak beli gelang dan rantai untuk dia. Tempat tidur lagi semua remote, contoh tekan dia tap. Senang relax. Macam mana suami agak okey tak? Okey tak? Kalau suami tu meninggal lah macam mana? Abang saja saya ngaji dulu masa Tok Rumah sebab itu. Tengok pun contoh lah kan, pakai tudung, abang yang beli tudung ni. Allah, abang dia beli semua. Tengok jam pun, abang beli jam ni anniversary cincin, abang yang beli cincin. Rantai tangan, abang. Baju, abang yang jahit baju ni, abang. Tengok kain pun, abang. Meja ni, perabot ni, sofa ni, abang yang beli semua, abang. Abang Melaka semua. Rumah ni pun abang. Contoh lah kan, contoh macam kalau abang pergi kerja lah macam mana? Allah, kalau abang balik macam mana? Saja saya mengada-ngada cakap macam tu, sorry sikit, bagi ada feeling sikit tu ya kan. Oh abang balik, tak sabar tu kan abang balik. Abang lagi gaduh nak menikah pula kan. Apa saya nak cerita ni? Itu kalau saya cerita ni dalam konteks yang bagus macam tu lah kan. Suami yang bertanggungjawab bagus, apa tunaikan apa semua sepatutnya dia bagi, Masya Allah. Nak balik, saya silap nak balik rumah mak bapak dia pun tak nak. Pasal apa? Mak bapak dia pun tak layan macam ni. Mak bapak dia pun tak ajar dia mengaji, baca Quran, kenaikan Tuhan, berselawat atas Nabi. Tak ada lah. Contoh lah kan. Tapi mak bapak walaupun tak ada macam tu, mak bapak ada tanggungjawab mak bapak. Bahkan kalau mak bapak kafir pun ada tanggungjawab dengan mak bapak. Siapa? Walaupun contoh isteri dengan suami, walaupun suami ni hebat sangat macam mana, tetap mak bapak adalah mak bapak, walaupun dia kafir sekali pun. Contoh lah kan bahasa tu. Pasal apa? Kita duduk dalam perut dia berapa bulan, dia bawa tu, dia bawa kita dengan kasih sayang. Keluar je macam mana, dia dah hati seronok dah dia dapat anak. Panjang nak cerita tu kan, tapi nak cerita apa, sepatutnya kalau isteri tu kita duk dengan suami dia duk abang, anak ni sepatutnya macam mana? Mak, ibu, umi, abah, cuma kita tak pandang, apa dia dah buat kat kita. Apa dia dah buat kat kita tak pandang, tu yang kita macam tak ada nilai je, tak erti je. Okey, tu saya soal tadi, antara kalau nisbah isteri lah dengan suami dia,
apa suami bagi kat isteri berbanding dengan apa mak bagi dekat kita sebagai anak, mana besar? Tak faham. Kita kalau demam ada tak bini tak tidur dengan sebab kita demam? Ada tak? Memang ada pun isteri macam tu, jangan tak tahu. Tapi siapa yang lagi susah hati? Yang bila kita demam, dia lagi susah hati daripada kita yang demam ni. Siapa? Mak ke isteri? Mak jangan tak tahu. Isteri yang macam ni ada juga kan. Isteri suami dia demam, memang puas terus untuk tu senang. Ada juga. Sorry sikit, saya pergi lajak sikit tuan sorry sikit. Yang tu yang kita kena mengaji tu, bila kalau kita tak faham perjalanan agama ni. Baik, saya asalnya saya nak cerita bab ketuhanan ni, memang saya nak pergi ke sana. Isteri pandang suami, isteri pandang mak ayah dia. Lepas tu dengan Rasulullah agak-agak macam mana? Siapa lagi besar sebenarnya kasih sayang kepada kita ni, mak ayah kita ke Rasulullah? Ni mak ayah kita kena kasih sayang, dia nak suruh bagi kita hidup je, dia nak bagi kita pakaian je, dia nak bagi kita senang je, dia nak bagi kita kerja je. Rasulullah bukan hal tu. Rasulullah ni kalau boleh dia nak bagi kita ni jadi ahli syurga, selamat di akhirat nanti bersama dengan dia dalam syurga. Siapa lagi besar kasih kita, Rasulullah ke mak ayah dia? Mana pula dua-dua? Saya tanya lagi siapa lagi besar? Kalau nak kira dua-dua, mana pula dua-dua? Tiga-tiga tiga-tiga nisbah isteri tadi, suami, mak bapak, Rasulullah. Siapa besar lagi? Rasulullah. Suami pun belum tentu tau nak jaga isteri dia, pastikan isteri dia selamat daripada api neraka, belum tentu. Kadang-kadang dia dapat seronok je, dia bukan nak jaga isteri dia selamat daripada api neraka, suami ni pun kena ahli neraka lagi. Kasar sikit bahasa tu. Mak bapak pun dia bukan kadang gaduh pada nak jaga anak dia daripada api neraka, mak bapak pun kena ahli neraka lagi. Sorry sikit bahasa saya tu kan. Rasulullah macam mana? Masya Allah, mana ada, jauh bumi dengan langit. Tak ada banding langsung dengan mak ayah kita. Macam mana? Dia sendiri adalah seabdal makhluk, bahkan tak dijadikan alam ni melainkan Nabi Muhammad SAW lah, dialah rahmatan lil alamin. Untuk siapa lagi besar antara mak ayah kita dengan Rasulullah? Okey, dah faham Rasulullah. Satu lagi. Siapa lagi lebih besar kasih sayang dia, Rasulullah ke Allah Ta'ala kat kita? Tu saya ngaji ada guru buat misal, kita sakit mak ayah kita, contohlah buah bahasa kita kan, mak lah yang paling rapat tu, mak kita sampai tak tidur jaga kita, betul tak? Kita ni Allah Ta'ala jaga kita, jangan kata kita sakit dia jaga kita, kita sihat pun dia tak tidur. Allah tidur ke? Soal, pasal apa dia tak tidur? Pasal dia bagi rahmat kat kita, dia sayang kat kita. Allah sayang kita. Ambil liu sebut tu kau kan. Allah sayang kita. Mak ayah kita sayang kita. Dia kadang-kadang tak tidur tapi tertidur juga. Allah macam mana? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pasal apa? Terlalu besar rahmat dia bagi kat kita. Kita derhaka macam mana pun dia tak tinggalkan bagi makan minum kat kita tau. Mak bapak kita kalau derhaka silap dia tak bagi makan, dia picit hidung. Kadang dia pukul tu memang pukul nak bagi jadi kita baik, kadang-kadang pukul dia nafsu, kadang dia geram, dia lempang tak, dia lepas kat perasaan dia. Allah ni kasih dia kat kita, tak ada pun dia buat untuk istilahnya dia nak balas dendam kat kita, apa pun tak ada. Bahkan dia buat nak menunjukkan dia bijaksana dan dia beri itu adalah sama ada dia bagi benda baik ke benda buruk ke, supaya kita kenal dia dan kita tauhid dengan dia. Siapa besar lagi? Isteri ni, suami, mak bapak, Rasulullah, Allah Ta'ala. Apa? Kalau isteri dengan suami macam mana? Suami kata jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Mak ayah kata jangan pergi sini, nak cerita nak pergi mana, cerita mak ayah. Satu hal. Rasulullah satu hal. Allah macam mana? Lagilah besar. Mula tu suami yang isteri ada waktu-waktu je. Kita dengan mak ayah buat berwaktu juga. Dengan Rasulullah, tambah Rasulullah, kita tak duduk sezaman. Satu hal. Kita dengan Allah Ta'ala
kalau ikut ranking tu sebenarnya besar sekali dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dengan Rasulullah. Untuk mak ayah kita. Untuk suami. Itu contoh saya sebut ke isteri lah. Dia punya turutan tu sepatutnya macam tu. Cuma kita ni tak belajar dengan sempurna, kita tak faham lah tu. Yang ni yang insyaAllah dengan sebab kita belajar, kita faham bab akidah ni, barulah nanti kita akan bangun dan buat tanggungjawab apa sepatutnya kita kena buat. Tapi jangan tak tahu, kadang-kadang mengaji faham dah, tapi kita nak duduk di atas jalan yang betul tu, cabarannya cukup besar. Cukup besar cabaran. Cepat lupa, syaitan, nafsu. Kita sendiri yang besarnya nafsu lah. Syaitan dengan nafsu jahat lagi. Panjang tu syarahan tu. Kemudian lah, asal kita nak bercara, lam ni lah. Jadi asal nak sebut Allah, dia lah yang paling besar berbudi pada kita. Apa kita kena buat? Berbahasalah kita kepada dia. Itu pepatah Melayu lah. Orang berbudi kita, berbahasa paling besar sekali ke Allah Ta'ala, apa dia? Ulama' dah tolong syarah kita. Berbahasa paling besar sekali kita ke Allah Ta'ala, apa dia? Kita kenal dia, kita iktiraf dia, kita sedar ke dia, kita perasan ke dia. Itulah berbahasa pada dia. Mula-mula sekali untuk ada hubungan dengan dia. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Kita berbahasa dia macam mana? Ni kita bangun tidur, kita mula dengan bangun tidur kan. Bangun tidur macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi hidup aku. Dia yang ahya ni, ba'da ma'amah tadi. Alhamdulillah. Itu berbahasa kita ke dia. Kena hafal aja, tak baca pun. Baca, tak ada perasaan pun. Itu maksudnya belum berbahasa dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita belum apa, kalau kita tak sembahyang tahajud sekalipun, dia punya besar sekali apa? Sedar ke dia, iktiraf dia, mengaku dia, ikrar kan dia, tasdik hati ke dia. Allah yang hidup dengan aku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Walaupun tak bangun tahajud, walaupun tak sembahyang sunat. Sembahyang tu kalau ikut dia dah langkah kedua. Dengan kita terlalu ingat Allah Ta'ala, daripada aku ingat macam tu aja, alhamdulillah Allah Ta'ala telah hidupkan aku, baik aku bangun sucikan diri. Kencing pula, dia boleh bagi kita kencing, lawas elok buang je, lega pula tu. Dia yang alhamdulillah keluar tandas je, dia yang afani, dia yang mengafiatkan aku min kulli da'i. Kalau tak boleh kencing macam mana? Dia bagi kita punya proses semua elok lagi, boleh buang elok je. Betul, boleh pula bersuci. Dia ajarkan pula kepada kita syariat bersuci. Dijadikan kita air pula. Dia yang alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Dia yang jadikan air ni suci, menyucikan. Boleh kita bersihkan badan, boleh mandi pula macam mana. Leganya rasa. Badan pula busuk lah, apa elok basi lah apa kan, basuh. Segar. Macam mana? Allah bagi segar kita. Iktiraf lah Allah bagi segar. Allah yang bagikan kita air. Alhamdulillah. Tu berbahasa kita ke Allah Ta'ala. Sekali pun tak sembahyang lagi. Saya ngaji bila guru ajar macam ni, saya macam baru belajar. Alamak, semua dah ada dalam pengetahuan kita, tapi macam baru ada orang pegang tangan. Macam ni kau nak kenal Tuhan. Masya Allah. Rasa insya-Allah bodohnya aku tak berbahasa pun dengan Allah Ta'ala. Macam tu lah kita kan. Yang tu liyak budun. Yang tu yang duduk pun dengan Allah Ta'ala, berdiri pun dengan Allah Ta'ala, berjalan pun dengan Allah Ta'ala. Pasal apa tu? Pasal kita kenal siapa Allah Ta'ala dan tak ada apa yang ada pada kita melainkan semua kurniaan dia. Dia bagi pula siang cerah. Allahu Akbar, alhamdulillah, dia yang bagi kita siang. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allah yang jadikan kita boleh masuk waktu siang ni, boleh bagi, boleh sembahyang subuh pula. Alhamdulillah, dia yang bagi kita boleh sembahyang, kita boleh rukuk, boleh sujud. Semua ni kita buat ni limpah kurnia dia. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dialah layak puji, dialah layak kepujian, dialah layak saja segala apa kerajaan. Dialah yang menghidup dan memati. Dialah
boleh beri kebaikan dan keburukan. Ya Allah, berilah kebaikan padaku. Dan dialah kuasa atas setiap satu. Ya Allah, berikanlah aku bagian, tunjukkanlah aku jalan yang benar, berikanlah aku cahaya, berikanlah aku hidayat. Minta ke dia tu, berbahasa ke dia, memohon kepada dia. Itu liya'budun. Kalau dia tak minta pun macam mana? Tu yang ulama syarah kan, liya'budun tu bukan maksud dia, bukan maksud dia macam ni, aku dah cipta hampa takkan tak tahu nak buat apa kat aku. Bukan macam tu. Kasar tu satu hal. Kan bunyi macam tu, maksudnya orang, kalau disebah orang, dia buat macam tu, dia nak supaya siapa yang telah diperlakukan, diberi nikmat itu, supaya balas di atas apa yang telah dia buat. Boleh faham saya cakap apa kan? Kalau dengan bahasa ketuhanan lah, kata aku dah cipta hampa takkan tak kerti nak sembah aku. Macam tu kan Allah Ta'ala. Subhanallah. Macam mana? Dia cipta kita, kita tak sembah dia pun tak jadi mudarat apa ke dia. Tapi kita ni, data kita kenal siapa kita ni, kita makhluk Allah. Tiada apa yang kita dapat yang melainkan limpah kurnia Allah. Macam mana? Ya Allah, Anta khalaqtani wa ana abduka. Aku banyak salah, banyak silap. Ada yang aku tahu, ada yang aku tak tahu, ada yang aku sedar, aku tak sedar. Ini dakhaltu bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku masuk balik dalam kalimah la ilaha illallah. Semua ni datang padamu ya Allah. Dosa ada aku sedar, aku tak sedar. Ulama kita dia siap ada susun wirid, doa, amalan, munajat, istighfar, apa ni, untuk ada hubungan kita dengan Allah. Kita nak reka kan tak pandai. Kita tengok ulama-ulama dah tulis tu, kita baca Dalailul Khairat, baca ada istighfar Rajab, ada doa Akasyah, macam-macam lah. Kalau nisbah buku ulama dulu, dia ada amalan-amalan ulama-ulama kita yang dulu kita baca tu, kita tengok karya-karya mereka memuji Allah Ta'ala ni. Kita memang tak pandai. Kita baca karya dia orang pun, ya Allah, kenainya demo dengan Allah Ta'ala. Kita ni Allah lemah ni. Satu, kalau nak tanya lah apa amalan-amalan satu hal tu kan, tapi nak kata yang itulah maksud yang kita nak faham, yang kata Allah Ta'ala buat ni bukan berkerana-kerana yang seolah-olah dia meminta kita macam tu kan? Tapi di atas sepatutnya bila kita sebagai makhluk faham Allah Ta'ala dah berbudi pada kita, kita kena berbahasa pada dia. Itulah nak faham liya'budun tu. Boleh kot faham saya kata apa kan? Betul, Allah Ta'ala dia nak fahamkan perjalanan tu yang kalau kita taat dia bagi pahala, dia redha, dia suka, macam tu lah kan, guna bahasa macam tu. Kalau kita derhaka, dia murka, dia marah, ada istilahnya dia laknat, ulaika yal'anuhumullah, Allah Ta'ala laknat. Yang tu bahasa untuk menunjukkan apa yang Allah Ta'ala, untuk kita nak faham perjalanan apa sepatutnya kita kena buat. Nisbah Allah, dia tak terkesan sikit pun dengan apa yang dia buat pada makhluk. Makhluk tu apa hal, Allah Ta'ala bukan terkesan di atas makhluk yang dia buat, pasal makhluk tu dia yang buat. Tentu nak faham tu ada pelajaran tauhid, ada further information lah yang kena belajar. Baik, itu yang dia nak kata. Dengan terjemah dia sebut ni, tiadalah aku jadikan jin dan manusia ni melainkan ada hikmah. Jadi lam tu dipanggil lamul hikmah. Apa hikmah dia? Dah Allah cipta kita, kita kenalah iktiraf dan sedar bahawasanya apa yang ada kat kita ni semua kurniaan dia. Macam itulah bahasa dia. Itulah liya'budun tu. Jadilah mereka itu menyembahkan aku. Istilah sembah ni, sujud hanya pada Allah Ta'ala, dan hati dan perasaan tiada kita pandang dan rasa dan sedar dan mengiktiraf yang boleh beri sesuatu kita ni tiada lain melainkan hanya Allah. Itulah maksud menyembah. Sejauh mana siapa yang boleh meluruskan hati untuk dengan penuh perasaan perasankan ke Allah Ta'ala, itulah hamba sebenar-benar hamba. Macam tu bahasa ni. Mudah Allah Ta'ala bagi tu, dan mudahkan kita untuk dapat perjalanan tu. Cuma di atas
semudah-mudah pelajaran yang kita nak ambil ni macam mana? Ambillah perkataan bahasa Melayu tu, bila Allah dah berbudi pada kita, kita berbahasa pada dia. Apa berbahasa kita pada dia? Iktiraflah dia. Iktiraflah dia. Ini yang sepatutnya kita kena buat bila kita faham siapa Allah Ta'ala. Kalau tak sembahyang pun, tu yang kita dah belajar bab iman lepas. Kalau tak sembahyang pun, tak puasa sekalipun, contohlah macam mana? Ya Allah, aku salah banyak ni. Sepatutnya aku kena mengaji, sepatutnya aku kena sembahyang fardu, sembahyang sunat, macam-macam lagi aku nak buat, tapi buruknya nafsu aku, ya Allah. Ada yang aku sedar, aku tak sedar kerana aku tergelincir daripada perjalanan yang telah diajar oleh Nabi-Mu, Rasul-Mu, kekasih-Mu, tapi aku buat macam tak kasih, tak peduli je. Ya Allah, ampunkanlah aku, Rabbana zalamna ampusana. Tu. Walaupun nak sembahyang banyak-banyak bukan rajin, nak baca Quran banyak-banyak bukan rajin. Saya sebut saya lah, saya bukan kata tuan-tuan ni. Nak selawat banyak-banyak bukan rajin, baca ni sudah. Dia tak ada orang kata apa, bersungguh-sungguh duduk 3 jam 4 jam zikir. Kita tak ada lagi, saya tak ada, saya sebut saya lah, tak ada lagi baca Quran sampai sejam 2 jam dengan seronok, enjoy macam tu. Ada. Tapi kalau tengok enjoy macam tu, saja sebut tu sikit. Ni lah teruknya kita kan. Baik, jadi tu dia kata, maka lam pada liak budu ni tu adalah lam sayrurah nama dia, bukan lam ta'lil. Okay. Saya nak cerita lam ta'lil ni panjang cerita tu, satu hal lah. Tapi cuma kalau kata lam ta'lil dengan makna kerana Allah buat kita, bukan berkerana-kerana. Pasal Allah dia tak ambil manfaat dan dia tak jadi mudarat dengan apa yang ada pada makhluk. Pasal apa? Makhluk tu adalah hasil natijah Allah buat kita, apa pula dia nak terkesan dengan makhluk yang ada. Boleh faham saya cakap apa tu? Satu, Allah Ta'ala tak ambil manfaat, begitu juga Allah Ta'ala tak jadi mudarat di atas apa yang ada pada makhluk. Habis itu dia perintahkan kita, kalau nisbah perintah, kalau atas kita sebut ayat Quran ni lam liak budun tu, adakah atas kata berkerana nak ambil manfaat dan ambil faedah macam tu? Subhanallah, Allah tak ada istilah dia ambil faedah kepada makhluk. Allah juga tak akan termudarat dengan apa-apa yang dibuat oleh makhluk. Waktu liak budun tu apa? Lam sayrurah. Asal mana lam sayrurah ni? Lam liak budun tu dengan mana? Jadi. Saya gunakan bahasa terjemah tadi, apa dia? Bila Allah dah berbudi, maka kena jadilah kita berbahasa ke orang Ta'ala. Itu lam sayrurah. Itu saya punya terjemah. Saya terjemah itu pun pasal ngaji Tok Guru ajar sebut lebih kurang makna sayrurah tu. Saya terjemahkan dengan bahasa kita berbahasa ke Allah Ta'ala, mengiktiraf dia siapa, sedar dan perasankan Allah siapa. Itulah lam sayrurah. Ada lam lagi atas nama hikmah. Ada ulama namakan lam pada liya'budun tu dia panggil lamul hikmah. Lam hikmah. Apa maksud lam hikmah nanti? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah. Hikmahnya apa? Dah Allah bagi jadi kita, maka kita kena menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala. Itu lamul hikmah. Ada ulama yang letakkan lam tu memang lamul ta'lil tu tidak sama sekali. Ada satu lagi lam, nama dia yang dipanggil lamul akibah, lam akibat. Maksudnya lam yang menunjukkan akhir kesudahan jadi apa kita. Dengan bahasa lain macam mana? Allah dijadikan jin dan manusia. Bila kita dah kena jadi, apa kita nak buat bila kita dah kena jadi? Tak faham? Tak faham akibat lah. Itu bahasa Arab dia akibah tu. Kita ni bila kerajaan dah bagi kita bantuan macam ni, dia bagi vaksin free lagi, contohlah kan. Dia bagi duit lagi, hak ni dia bagi rumah free, dia bagi hak ni, bagi hak ni free semua. Beranak je dia bagi seorang 10,000, beranak je dia bagi seorang 10,000, beranak dia bagi seorang 10,000, bukan bayar kat dia. Beranak dia bagi seorang 10,000, beranak dia bagi 10,000, macam mana? Ada kan? Walaupun dia tak sokong-sokong dia. Itulah akibah. Dah orang berbudi macam tu, berbahasalah kita.
termakan budi banyak sangat. Itulah lamul akibah. Macam kita lah duk buka alung lah, ni dia panggil apa, community apa, kan orang kata pinjam-pinjam hutang-hutang dekat tu, apa istilah ni, kita pun tak ambil peduli istilah tu lah. Apa saya nak sebut ni, kita berhutang ni, ada apek nak bagi kan, 10,000 macam kena bayar tak? Bertuah dia bagi peri. Inilah akibat dia, duk ambil dengan alung. Kredit community. Kepala otak kau suruh pergi ambil kat alung lah, bengong. Tu sikit lah bab tu. Tak faham satu hal, saya bukan nak cerita tu, saya bukan nak huraikan tu, tapi dah pergi situ dia geram sikit sebut tu. Tapi nak cerita apa ni, Allah dah bagi kita mata, bagi nyawa, bagi makan, bagi oksigen, dia bagi bumi, bagi matahari, tak kena bil apa pun. Apa sepatutnya? Hasil daripada tu, akibat daripada kita dah terima budi yang banyak sangat ni, maka kenalah balas budi tu. Makan budi banyak sangat. Macam itulah bahasa dia. Itu dipanggil lamul akibah. Saya ngaji ada guru sebut macam ni untuk faham lamul akibah ni. Contoh macam mana? Lamul akibah, lamul sayrurah, lamul hikmah ni. Misal kita adalah suasana kampung, buat rumah. Bila nak buat rumah, antara benda penting sekali apa dia? Selepas ada rumah, sumber air. Macam mana nak ambil air? Janganlah kata daftar apa, bayar deposit dekat LAP. Saya bukan tanya tu. Ni cerita orang tua kan. Buat apa? Gali telaga lah. Okey, gali telaga buat apa? Okey. Itu taklil. Gali telaga cari air tu dipanggil lamu taklil. Gali telaga kerana nak air. Itu lamu taklil. Gali telaga nak cari air. Kalau Allah jadikan kita supaya kita sembah dia, itu lamu taklil, subhanallah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Itu lamu sayrurah, lamu akibah, lamu hikmah ni macam mana? Kita memang gali telaga nak air. Tapi ni kita gali telaga bukan nak air. Air memang ada. Tapi kita gali-gali bila ada air, itu ada ikan. Saya bukan cerita alhamdulillah tu. Ada ikan tu apa? Dah ada air. Ikan lah. Contoh tu kan. Dah ada ikan. Ada lah air. Buat lubang dalam pula tu. Macam mana? Bukan saja air biasa, tapi air mineral. Air mineral lah panggil kan. Bukan air minuman. Bukan drinking water. Mineral water. Punya lah jernih. Rasa macam air zam-zam. Apa tu? Bukan masalah jual. Anda lagi kata kita bergali tu, nak sebut kita saya nak air tengok boleh meniaga pula, boleh botol kan pula. Lagi apa? Dia jadi macam ni pula. Bila gali-gali telaga tengok berudu pula, katak pula bertelur yang tu. Nak sebut apa? Tak pun gali-gali telaga tengok lembu dia makan rumput, tergelencir jatuh, mampus dalam telaga tu. Yang tu dipanggil apa? Yang tu lah dipanggil akibah. Ada ikan, boleh dipanggil hikmah. Akibah, hikmah. Jatuh lembu jatuh yang tu sayrurah. Tu boleh faham macam tu kot kan. Dah ada telaga tengok boleh mineral pula, sayrurah. Tapi kalau gali telaga nak air, semata-mata air tu, hak tu lamu taklil. Tu taklil. Dia tengok ada ikan, hikmah. Lembu jatuh mati, akibah. Dapat mineral, boleh jual pula air tu, sayrurah. Macam tu. Bukan nak jual, asal gali telaga bukan nak jual. Saya nak cerita apa? Nak buat bandingan mana taklil, mana hikmah, mana sayrurah. Itu pun misal tu terlalu nakis lah, leceh sangat. Tapi untuk buat misal
bandingkan antara ta'lil, hikmah, sayrurah, akibah. Atas nama ta'lil pada Allah mustahil sama sekali. Allah jadikan kita bukan macam kita nak telaga, nak korek telaga, nak air. Tak. Allah Ta'ala bukan buat kita macam tu. Tapi bila kita korek telaga, tengok-tengok ada ikan. Allah buat kita macam tu. Maksudnya bila kita ni, bila dia dah buat macam mana? Nak tak nak, suka tak suka, kena-kenalah Allah cipta aku, alhamdulillah. Itu kita. Siap. Okey, lalu. Itu maksud dia nak hurai lamul. Lam tu bukan lamu kai, tapi lamu sayrurah, lamu ta'lil, lamul akibah. Siap. Seterusnya kata dia, dan tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan mana-mana sifat yang baharu. Situ dulu. Ada soal? Yang tu antara huraian maksud ya'budun tu. Yang tu tafsir. Dan apa yang dikendaki dengan maksud ya'budun. Yang tu sebenarnya saya dah hurai tadi tu. Jadi maksud ya'budun tu menzahirkan kehambaan diri tu dengan bahasa menyembah tu. Apa maksud sembah? Takut nanti kita hanya faham hanya dalam satu konteks. Apa dia? Sujud Allah Ta'ala, kita rasa kita dah telah menunaikan hak kita sebagai makhluk Allah. Allah dah bagi jadi kita sujud hanya kat dia. Kita rasa kita dah selesaikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Atau huraian ulama ke situ supaya nak menunjukkan akibah sayrurah ni bukan maksud macam tu. Bukan hanya sekadar sujud Allah Ta'ala, tapi apa? Kena kenal, kena perasan, kena ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Itu yang liya'rifun. Yang tu memang antara sebahagian daripada ulama menafsirkan dia, dan antara yang masyhur nama ulama yang menafsirkan tu adalah Sultanul ataupun dipanggil Turjumanul Quran, Sultanul Mufassirin, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata maksud liya'budun ay liya'rifun. Okey, apa saya jawab soalan lain? Memanglah ni pondok punya mengaji lain. Isbat kan, isbat tu dia dengan ilmu dan faham. Rasa ni dia nak sampai tersentuh di hati ya. Jadi faham isbat dengan perasaan tu, perasaan ni dia lebih kepada kesan selepas daripada isbat. Isbat ni di atas nak tak nak dengan ilmu yang kita faham, memang kita isbat dah. Tu satu sudut. Tapi isbat kadang-kadang tak ada perasaan lagi. Mengaku dengan ilmu sungguh dah. Jadi kalau nak guna bahasa tu, isbat tu dia ilmu yakin, perasaan dengan Allah Ta'ala, dengan ada perasaan dengan Allah Ta'ala, atau ainul yakin. Itu kot kalau nak guna bahasa tu. Pasal boleh ada perasaan dengan Allah Ta'ala, dia lain dengan isbat dengan Allah lah yang jadikan kita. Tu isbat. Tapi perasaan macam mana? Memang Allah yang jadi kita. La ilaha illa anta. Tu ada perasaan jadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.